Jadi saya ulang semula ya. 8.2 atom dan nukleus. Ada dua perkara iaitu atom dan juga nukleus. Atom, nukleus. Jadi atom ni berasal daripada perkataan atomos yang bermaksud tidak boleh dibahagi. Tidak boleh dibahagi merujuk kepada tidak boleh dipecahkan lagi kepada struktur yang lebih kecil. Maknanya dia kira atomos tu struktur yang paling kecil lah. Tidak ada yang lebih kecil pada tu. Maknanya sangat-sangat kecil. Sehingga tidak boleh dibahagi lagi. Jadi pada tahun 1808, John Dalton, ini John Dalton, seorang saintis, telah memperkenalkan suatu teori tentang struktur atom. Jadi menurut teori Dalton, atom ialah zarah terkecil dan tidak boleh dibahagi lagi. Ya, tidak boleh dibahagi lagi. Walau bagaimanapun, perkembangan sains telah berjaya menemukan zarah yang lebih kecil daripada atom tu, iaitu yang dipanggil proton, elektron dan juga neutron. Jadi cara nak ingat dia untuk yang ni, cara nak ingat dia ingat pen. P untuk proton, E untuk elektron dan N untuk neutron. Jadi ingat pen. Bila sebut pen, proton, elektron, neutron. Okey. Sekarang kita lihat struktur atom. Sebenarnya semasa kita tingkatan 1 dulu, kita tu awak lah. Awak pernah belajar ya, iaitu tiga zarah subatom dalam struktur atom yang telah dipelajari. Ya. Semasa tingkatan 1 seperti yang ditunjukkan dalam rajah 8.7. Inilah 8.7. Ya. Struktur ni pernah belajar dah. Pernah jumpa dah masa tingkatan 1 dulu. Jadi apabila bilangan proton dalam suatu atom ni adalah sama dengan bilangan elektronnya, maka atom tersebut adalah neutral. Adalah apa? Neutral. Neutral ni macam mana? Maksudnya charge positif dan charge negatif adalah sama. Jadi dia neutral ya. So berdasarkan struktur atom yang darjah 8.7 ni, kita perhatikan ya, dia ada nukleus. Nukleus ni duduk tengah. Dia sebenarnya asalnya bulat, nampak macam bulat. Tetapi sebenarnya dia dikelilingi oleh siapa? Dipenuhi oleh proton dan juga neutron. Ya, dia ada proton, dia ada neutron. Dia ada proton, dia ada neutron. Dia bergantunglah berapa banyak proton, berapa banyak neutron. Baru kita tahu dia punya sama ada dia positif ataupun dia negatif. Ya. Zarah yang positif dipanggil proton. Ya. Jadi ingat. P proton, P positif. Simbol positif kalau saya tulis sebagai plus VE. Ya, plus VE tu. Plus VE merujuk kepada ejaan bahasa Inggeris iaitu POSITIVE. Positif. So bila short form kita tulis sebagai plus VE. Positif. Manakala satu lagi ialah neutral, iaitu neutron yang tidak bercas. Maknanya pada nukleus ni, terdiri daripada zarah proton dan juga zarah neutron. Ya, neutron. Tapi neutron ni dia tidak bercas. Tidak bercas. Kemudian dikelilingi oleh nukleus ni, ya. Dia ada orbit dia. Orbit ya. Dia ada orbit dia.
ataupun dipanggil juga sebagai macam petala. Ya, petala dia. Macam kita punya planet ya. Planet kita. So yang saya lukiskan tu, ini dipanggil sebagai orbit ataupun dipanggil juga sebagai petala. Ya, petala. Dan siapa yang mendiami orbit tersebut? Yang mendiaminya adalah zarah yang bercah negatif ataupun yang dipanggil sebagai elektron. So elektron dia berada pada orbit. Jadi ini adalah elektron. Elektron ni dia bercas negatif. Okey, bercas negatif. So kita ada 3 ya. Ingat baru kita belajar tadi. Ingat PEN, P-E-N, P-E-N, PEN, proton, elektron, neutron. Proton positif, elektron negatif, neutron neutral. Ya, neutral. Apa maksud neutral? Maksudnya cas positif dan cas negatif sama banyak. Ya, sama banyak. Sekarang ni kita pindah kepada bagaimana pembentukan ion positif dan ion negatif. Bagaimana pembentukan dia tu? Macam mana terbentuknya? Ya. Jadi apabila suatu atom menderma atau menerima elektron, atom itu menjadi zarah bercas. Kalau dia ada sifat ni, ataupun salah satu daripada sifatnya, sama ada dia menderma elektron ataupun dia menerima elektron, jadi atom tu dikira sebagai zarah yang bercas. Ya, zarah yang bercas. Dan sekarang ni zarah yang bercas tu dikenali sebagai ion. Ya, ion. Okey. Ion positif ke ion negatif. Gitu ya. Jadi ion positif. Ion positif juga dikenali sebagai cation. Ya. Bukan cation ya. Sebutan dia sebutannya lah cation. Iaitu atom yang menderma elektron. Itu dia. Atom yang menderma elektron membentuk ion positif ataupun cation. Jadi kalau atom tu dia menderma, maka dia akan membentuk ion positif. Contoh, macam mana pembentukan ion natrium? Macam mana pembentukan ion natrium? Sebagai contoh, kita ada atom natrium. Okey, atom dulu. Di mana, ingat dia sebut atom ni, atom terdiri daripada 3 . Dia ada P, dia ada E, dia ada N. Dia ada proton, dia ada elektron, dia ada neutron. Okey, ingat bila sebut atom je, ada 3 benda. Ingat pen tu. Ya, ingat pen. So, contohnya atom natrium. Atom natrium ni, yang terdiri daripada pen tu lah. Bilangan neutron dia 12. Ya, bilangan proton dia ada 11. Bilangan elektron dia ada 11. Okey. Jadi kita tahu, ya, neutron ni dia tidak bercas. So, cas dia sifar. Proton pula, bila dia proton, maka kita tulis sebagai positif 11. Sebab dia positif. Proton ni positif, cas dia. Manakala elektron, dia bercas negatif. So bilangan elektron dia ada 11 juga. So kita tulis sebagai negatif 11. Jadi cas pada atom natrium, kita kira macam mana? Cas dia dikira sebagai sifar. Sebab apa sifar? Sebab apa sifar? Nanti kita tengok. Okey. Kita tengok ya.
Jadi sekarang ni, berdasarkan jadual yang sebelah kiri ni, yang ni, yang kiri ni, sebelah kiri ni, kita nak tengok yang sebelah kanan ni pula. Ya. Di mana sifat proton ni, sifat proton ni, dia ni adalah cation. Ya, dia cation. Okey. Dia cation. Jadi dia ni sifat dia ialah menderma. Ya. Dia menderma. Bila dia derma, dia akan membentuk ion positif. Okey, ion positif. Manakala elektron, sifat dia adalah menerima sebab dia negatif. Jadi bila dia menerima, maka dia akan jadi negatif. Kita tengok bandingan sebelah kanan. Ya. Sekarang ni kita tengok ion natrium. Tadi atom natrium. Sekarang kita tengok atom ion natrium. Ion natrium, bilangan dia punya neutron dia 12, charge dia sifar. Bilangan proton dia 11. So kita tulis sebagai positif 11. Manakala elektron dia adalah 10. Okey. Kenapa dia 10? Dari atom dia ada 11. Ya, dia ada 11. Jadi kerana dia tu adalah elektron, maka dia kena buang satu elektron. Ya, di sini. Buang satu elektron daripada negatif 11 menjadi negatif 10. Ya, negatif 10. Sebab apa? Sebabnya kerana ion natrium ni adalah positif. Nampak ya? Positif. Simbol positif tu. Nampak plus ya? Plus. Plus tu maksudnya ion positif. Jadi untuk membolehkan terbentuknya ion positif, bilangan proton dia mestilah melebihi bilangan elektron. Ya. Jadi bilangan proton 11, bilangan elektron 10. Ya. Jadi bila kita tolak proton tolak elektron, kita akan dapat 1. 1 tu positif. Jadi positif 1. Sebab itulah cas pada ion natrium adalah positif 1. Ya, positif 1. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Iaitu yang bagaimana terbentuknya ion negatif. Jadi atom yang menerima elektron membentuk ion negatif, iaitu anion. Cara sebutan dia anion. Contoh pembentukan ion klorida ataupun Cl negatif. Cl adalah klorida. Ya, ada negatif jadi ion klorida. Ya, jadi kalau tulis Cl negatif tu, mana kita tahulah itu adalah ion. Ya, klorida. Ion klorida. Jadi atom klorin ni, ya, dia punya neutron dia ada 18. Proton dia ada 17. Elektron dia ada 17. Charge dia sifar untuk neutron. Charge bagi proton adalah positif 17. Charge bagi elektron adalah negatif 17. So charge pada atom klorin adalah sifar. Okey, kalau atom klorin charge-nya adalah sifar. Tapi kalau ion klorida, okey, untuk membentuk ion klorida, jadi elektron bagi zarah subatom akan menerima 1 elektron. Jadi daripada 17, ya, daripada 17, ini 17, dia akan menerima 1 elektron. Bila dia menerima 1 elektron, dia akan menjadi 18 sekarang ni. Ya, dan charge dia ditulis sebagai negatif 18. So 17 proton, ya, bilangan proton 17, bilangan elektron 18. So 17 tolak 18 dapat negatif 1. Ya.
Dapat negatif 1. So dapat cas negatif 1. Sebab itu ditulis sebagai klorida negatif 1. Ya. Dia kalau negatif 1 ni tak tulis 1 pun tak apa. Maknanya kalau kita tulis macam ni, kalau jumpa macam ni, Cl negatif, itu maksudnya ialah ion klorida. Ya. Ion klorida yang bercas negatif 1. Ya. Kalau dia tulis negatif 2, itu maksudnya ion yang bercas negatif 2. Apa contoh? Contohnya ialah ion oksida. Contoh ni contoh lain ya. Contoh lain. Ion oksida. Okey, ion oksida ni kosong. Tak kosong. Kosong dia panggil apa? O O 2 negatif. 2 negatif. Dia cara dia begitu. Masuk 2 negatif, artinya ion oksida yang bercas negatif 2. Itu maksud dia. Ya. Habis. Subtopik 8.2. Padahal. Sekarang ni kita pergi pada praktis formatif 8.2 ya. Kita tengok. Mudah-mudahan kita boleh faham lah apa yang saya ajar ya. Okey, praktis formatif 8.2. Nyatakan ciri bagi atom mengikut teori atom Dalton. Ada siapa nak jawab? Nyatakan ciri bagi atom mengikut teori atom Dalton. Ada tak sesiapa nak cuba? Boleh tak Fukairah? Ciri bagi atom mengikut teori atom Dalton. Boleh Fukairah? Oh, Fukairah. Ya. Awak boleh cuba tak soalan nombor 1? Enggak. Nyatakan ciri bagi atom mengikut teori atom Dalton. Ada tadi. Dah sebut dah. Okey, ada Fukairah? Yang lama ingat? Ataupun ada orang lain? Laila? Oh, Laila. Ya. Awak boleh cuba? Awak boleh cuba tak Laila? Soalan nombor 1. Darah terkecil yang tidak boleh dibahagi lagi. Itulah bendanya. Bukan susah apa. Ada dalam nota tadi. Ya. Fukairah tak jumpa ya? Fukairah? Zarah terkecil, maknanya kita kena sebutlah atom ialah zarah terkecil yang tidak boleh dibahagi lagi. Itu je jawapan dia. Ya. Okey. Atom ialah zarah terkecil yang tidak boleh dibahagi lagi. Tulis situ. Nanti tulis pada buku dan hantar pada saya ya. Awak kena hantar jangan main senyap gitu je. Praktis formatif ni selepas buat nota, buat praktis formatif dalam buku nota, kemudian hantar screenshot ataupun snapshot, ambil gambar, hantar ke pos Telegram personal saja ya. Itu untuk markah PBD. Ya, markah PBD iaitu penilaian bilik darjah. Jadi awak jangan ingat PBD ni tak ada
walaupun kita berada di luar ataupun secara PDPR, markah PBD tetap ada. Satu daripada kriteria dia kehadiran lah. Ya, okay. Yang keduanya kerja sekolah ataupun latihan yang diberikan. Termasuklah buku nota ataupun nota. Okey, settle ya. Satu. Dua. Terangkan bagaimana ion yang terbentuk. Terangkan bagaimana ion yang berikut terbentuk. A, ion positif. B, ion negatif. Macam mana ion berikut terbentuk? Ion positif terbentuk. Ion negatif terbentuk. Ada nak cuba tak? Ada tak siapa nak cuba? Sebenarnya ada dalam buku. Menderma elektron. Okey, Fukairah. Ulang mula. Macam mana yang A tu? Menderma elektron. Menderma. Siapa yang menderma? Kena Atom. bagi lengkap lah kan. Kena bagi apa tu? Ayat yang lengkap. Jadi atom yang menderma elektron okey, membentuk ion positif. Sebab soalan tadi dia kata ion positif kan. Macam mana terbentuk? Iaitu apabila atom menderma elektron. Tu je sangat. Macam tu je. Ya, apabila atom menderma elektron. Okey, macam tu. Manakala ion negatif macam mana? Ion negatif. Ion negatif apabila sambung. Atom yang menerima elektron membentuk ion negatif. Ataupun sekadar kita sebut apabila atom menerima elektron. Okey, cukup macam tu. Apabila atom menerima elektron. Dia ginilah cara nak ingat ya, orang yang memberi, selalu tak kita dengar kataan orang yang memberi lebih baik dari yang menerima. Biasa tak dengar? Ada tak dengar? Orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Dan dengar tak kelas kataan tu? Macam orang yang bagilah. Bagi duit ke orang. Sudah tentu yang bagi duit lebih baik daripada yang menerima duit. Baik tu baik macam mana? Baik dari segi kedudukan keuangan dia, baik hati dia, kan? Jadi kalau yang memberi positif, kan? Kalau yang menerima negatif, ya, boleh. Macam tu. Jadi atom yang menderma elektron, maka ia ion positif. Jadi atom yang menerima elektron itu adalah ion negatif. Ya. Boleh ya? 3. Jadual 1. Inilah jadual 1 ni. Menunjukkan bilangan proton, okey, bilangan proton dan bilangan elektron bagi zarah-zarah PQRST. Ya, PQRST. Soalannya, A, zarah manakah ion positif? Terangkan jawapan anda. Siapa nak jawab ni? Antara PQRST, yang manakah yang positif? Siapa dah cuba daripada 16 orang ni? Q. Siapa tu? Lela? Lela ke? Ya. Okey, Lela, awak kata apa ni? Q ya? Okey, terangkan Lela. Macam mana dapat Q? Ataupun kenapa awak kata Q? Q je. Siapa lagi sebenarnya? Sebenarnya bukannya Q saja kan? Betul tak? Dia cara dia macam mana kita nak tahu positif atau negatif? Kita tolak. Bilangan proton tolak dengan bilangan elektron. Kalau P contoh. P proton 4, elektron 4. Jadi cas dia berapa? 4 tolak 4? Berapa? 4 tolak 4? Sifar.
12 tolak 10? Ha? 12 tolak 10? 2. Kita sebut positif 2. 17 tolak 18? Berapa 17 tolak 18? Negatif 1. Negatif 1. 29 tolak 27? Berapa? Berapa kelas? 29 tolak 27. 2. Positif 2. Dan 35 tolak 36? Negatif 1. Negatif 1. Okey. Jadi kita dah dapat dia punya bilangan cas dia. Ataupun cas yang terbentuk. Jadi yang positif ialah Q dan S. okey, tulis situ Q. Tulislah zarah ya. Zarah Q dan zarah S. Ya. Zarah Q dan zarah S. Kalau ditanya, terangkan jawapan anda. Kenapa? Ya. Macam mana nak terangkan ni? Macam mana nak terang? Siapa nak tahu? Siapa tahu? Zulena. Oh, Zulena. Macam mana nak terangkan jawapan? Kenapa Q dan S ni adalah ion positif? Kerana apa? Kerana apa, Kelas? Kenapa tu? Ada Zulena? Oh, Zulena. Ya. Tahu tak ni perkara? Sebab apa Q dan S tu dikatakan sebagai ion positif? Kerana apa? Kerana bilangan proton sambung. Melebih. Sambunglah. Apa dia perkara? Melebihi. Melebihi apa? Melebihi siapa? Bilangan elektron. Payah betul nak sambung ayat. Ya, kerana bilangan proton melebihi bilangan elektron. Macam tu je. Kan? Itulah jawapan dia. Okey. Okey, soalan B. Zarah yang manakah ion negatif? Yang mana negatif? Zarah apa? R dan T. Okey, R dan T. Terangkan jawapan. Kerana tukar je. Tukar je ayat tadi. Ayat yang A tu. Kerana apa? Kerana bilangan elektron. Apa? Bilangan proton. Melebihi bilangan proton. Macam tu lah. Okey. Itu jawapan dia. Dengan C. Zarah manakah adalah neutral? Macam mana? Kalau neutral. P. Yang mana? P. Okey, tulis itu. Zarah P. Ya. Tulis zarah P. Jadi ini R dan T ya. Okey. Sebab apa? Terangkan jawapan anda. Kenapa kita kata P itu adalah neutral? Kerana bilangan proton dan bilangan elektron apa dia? Kerana bilangan proton dan bilangan elektron sama.
Ya, sama. Okey. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Kalau Boleh. kita soalan nombor 4 ya. Jadual 2 menunjukkan pembentukan ion. Kita ada atom bromin ataupun Br, B besar, R kecil. Br ini adalah dia punya simbol simbol bagi bromin. Ya, jadi atom bromin dia mempunyai bilangan neutron dia 45, charge dia sifar, proton dia 35, jadi positif 35, elektron dia 35, maknanya charge dia negatif 35. So, charge pada atom bromin adalah sifar. Kemudian tengok pemindahan. Kalau pemindahan elektron, kita tengok di sini. Dan didapati bahawa charge yang terbentuk pada ion X, disebut itu X. Ya, ion apa tu? Ion X negatif 1. Ya. Negatif 1. Ya, negatif 1. Jadi soalan A. Berapakah bilangan elektron yang dibuang atau diterima oleh atom bromin dalam pembentukan ion X ini? Berapa yang dibuang ataupun diterima? Sekarang ni dia buang ke dia terima ni? Ya? Tahu tak? Elektron ni dibuang ke diterima? Sekarang kita tengok 35 elektron jadi 36. Daripada 35 menjadi 36. Jadi dia diterima ke dia buang? Terima. Ya? Diterima. Diterima. Maksudnya ion X ni dia menerima satu elektron. Ya, satu elektron. Sebab tu daripada 35 ya, dia menjadi 36. Maksudnya ion X ni dia menerima. Jadi kalau dia menerima, kita tulislah berapa banyak dia terima berapa tu? Dia sebab dia nak bilangan. Dia nak tahu bilangan. Berapa bilangan tu yang diterima tu? Berapa? Daripada 35 pergi ke 36. Jadi dia terima berapa? Menerima berapa? Negatif 1. Bukan negatif 1 lah. Dia menerima 1 je. Ya. Maknanya kita kata bilangan elektron yang diterima sekarang ni oleh, okey kita baca. Yang ni atom bromin. Ya. Atom bromin ni. Berapakah bilangan elektron yang dibuang atau diterima? Sekarang ni atom bromin ni dia membuang lah ya. Dia membuang satu atom. Ya, satu atom pula. Dia membuang satu elektron ke ion X. Ion X ni menerima. Jadi kita kata ya, satu elektron, kita ulang balik ni. Satu elektron dibuang ya oleh atom bromin. Ni atom. Sini ion. Ya. Jadi satu elektron dibuang oleh atom bromin. Okey, dalam pembentukan ion X ya, dalam pembentukan ion X. Okey. Itu yang A. Yang B. Jelaskan jawapan anda di 4A. Sebab apa kita kata 1? Ya, 1. Kerana tengoklah. Ya. Kerana ni saya tulis yang ni ya, B. Okey, untuk yang B ya, kerana apa tu? Tengok. Daripada 35 jadi 36. Ya, kerana B ion X ya menjadi kerana bilangan kerana bilangan
ion X ataupun kerana bilangan elektron. Kerana padas mula lah, comot sangat. Padas mula ya. Kerana bilangan elektron ion X menjadi 36. Ya, jadi 36. Asal dia 35 kalau atom tu. Jadi sekarang ni dia menjadi 36. So maknanya dia telah menerima lah. Kalau kita nak jawapan lain pun boleh. Kerana elektron ion X menerima satu elektron daripada atom bromin pun boleh. Macam tu. Okay, macam ni pun boleh ya. Kemudian namakan ion X. Siapa tahu ni? Apakah ion X dan apakah simbol dia? Namakan ion X. Ion apa ni? Ion apa kelas? Ion apa ni? Lailatul? Ion apa ni Lailatul? Ada tak respon? Ion apa ni? Natasha. Ion? Bromine. Ion bromin. Tulis ya semula. Ion bromin. Simbol dia? Simbol dia macam mana? B besar. A kecil. A kecil. Kemudian dia cah apa? Cah dia. Cah dia berapa? Tengok cah dia. Berapa cah dia? Ni. Cah dia. -1. Okey, so kita tulis sebagai negatif. Okey, itu simbol dia. Ion bromin. B besar, R kecil, negatif. Kuasa tu kuasa negatif ya. Itu cara dia. Cara menulis. Jadi kalau kita jumpa BR negatif tu, kita tahulah itu adalah ion bromin yang bercas negatif 1. Okey, selesailah. Praktis formatif 8.2 ya, 8.2. Jadi selesailah kita punya perbincangan untuk subtopik 8.2 ya. Jadi saya nak awak buka buku SPS ya, buka buku SPS. SPS. Muka surat 117 ya. 117. Ada tak buku SPS? Ke hilang dah? Ada tak buku SPS? Ada. Buka muka surat 117. Okey, 117. Saya nak awak buat sekarang ya sampai pukul 1. Ya. Pukul 1 hantar ke Telegram. Jadi ini kira sebagai tugasan ya. Tugasan awak. Saya nak awak siapkan muka surat 117. Ya, 117. Siapkan sekarang ya. Siapkan sekarang. Saya akan tunggu sampai pukul 1 lah. Tapi kelas kita secara Google Meet ni kita akan berakhir di sinilah. Ya, kita akan berakhir di sini. Saya akan offkan sekejap lagi. Kemudian awak sambung buat muka surat 117. Sebelum pukul 1 awak boleh send ke saya Telegram. Dan kita insya-Allah akan bincangkan pada kelas hari besok. Ya, pada hari besok. Okey, jadi ada sebarang pertanyaan untuk subtopik kita hari ini. Hari ini kita belajar berkaitan dengan subtopik 8.2 iaitu atom dan nukleus ya. Jadi atom ni terdiri daripada pen, ingat pen ya, proton, elektron juga neutron. Kemudian kita belajar bagaimana pembentukan ion positif dan ion negatif. Dan kita buat praktis formatif lah untuk memahamkan bagaimana pembentukan ion-ion tersebut. Jadi ada soalan? Tak ada. Terakhir kita nak ambil kehadiran.
Ya, ambil kehadiran. Jadi on-cam kamera lah. On-cam kamera untuk ambil evidence ya. Okey, dengan kiraan 10 ya. Kiraan 10, 1, 2, 3, 4, 5,